الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصفي من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat lagi sama-sama kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah demi untuk mendapatkan apa yang Nabi SAW sabdakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, mengharapkan redha, rahmat dan ganjarannya, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Jadi di sini Nabi SAW menyebut syarat kepada keampunan dua perkara. Sama ada puasa pada waktu siang ataupun qiyamul lail, ada dua syarat yang Nabi SAW sebut, iaitu imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan penuh dengan pengharapan. Apakah maksud imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan? Bagaimana puasa penuh dengan keimanan? Iaitu kita penuhi puasa kita dengan ibadah-ibadah yang menambahkan iman kita. Kerana ulama-ulama menyatakan bahawa amal soleh ini dapat menambah iman seseorang, seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang beriman itu sifat mereka, apabila disebut nama Allah akan gemetar jantung-jantung mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran akan bertambah keimanan, dan mereka berserah semata-mata kepada Tuhan mereka, iaitu Allah. Jadi daripada ayat ini ulama menyatakan bahawa iman ini boleh ditambah dengan amal soleh. Maksudnya bila Nabi sebut puasa dengan penuh keimanan, berarti puasa penuh dengan amal soleh. Kita penuhkan puasa kita, yang mana kita tahu puasa ini bermula daripada fajar shadiq. Fajar ni ada dua, fajar shadiq dan fajar kazib. Fajar benar dan fajar palsu, fajar tipu. Sebelum fajar shadiq dia ada fajar tipu. Sebab tu namanya fajar shadiq, fajar benar. Kalau bila ada yang benar, mestilah ada yang bohong. Sebelum fajar shadiq dia ada fajar tipu.
juga fajar. Fajar ni cahaya di langit. Bezanya fajar shadiq ni cahaya yang menegak sebelum subuh. Yang kedua, fajar shadiq ni cahayanya tidak menyentuh kaki langit, dia ada jarak. Yang ketiga, selepas fajar kazib ni gelap. Lepas fajar kazib dia gelap, hilang fajar tadi. Adapun fajar shadiq ni dia cahaya melintang. Yang kedua, dia rapat dengan kaki langit. Dan yang ketiga, bila dah fajar shadiq, dia akan terus terang, cerah sampailah siang. Ini ada dua. Mungkin tuan-tuan ada yang first time dengar. Adik-adik biasa dengar fajar bohong? Enggak biasa dengar ya, enggak apa-apa. Itu fajar, ada dua jenis fajar. Sebab itulah tuan-tuan tak pernah fikir kenapa dia panggil fajar betul. Bila ada yang betul, mesti ada yang bohong. Jadi itu sebabnya namanya fajar. Fajar shadiq dan fajar kazib. Jadi saum ni, puasa ni daripada fajar shadiq sampailah ke maghrib. Bila kita nak dapatkan pengampunan dosa, kita mestilah adanya sifat-sifat keimanan, iaitu amal soleh. Yang mana di antara yang menambah iman ataupun petanda kepada iman ni Nabi sebut ialah pergi solat berjemaah di masjid. Seperti mana dalam hadis, iza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Bila kamu melihat seorang lelaki yang sentiasa membiasakan diri ke masjid, salat jemaah 5 waktu, fashhadu, saksikanlah bahawa dia benar-benar beriman. Maksudnya kita kena penuhkan waktu puasa kita dengan aktiviti keimanan, bukan aktiviti kemaksiatan, bukan aktiviti ketiduran. Tahu tak ketiduran? Tidur je kan. Ataupun aktiviti ketengok TV-an daripada pagi sampai petang, atau apa sajalah. Ataupun dekat-dekat dengan Syawal ni, puasa aktiviti ke shoppingan, shopping daripada pagi, iktikaf dekat mall sampailah petang. Iktikaf sahaja, aku iktikaf dekat pavilion. Kerana siapa? Kerana Allah tidaklah kan, kerana nafsu. Maknanya kita nak dapatkan keampunan, mestilah yang pertama ada imanan, puasa yang penuh dengan keimanan, iaitu dengan amal-amal soleh. Bukan puasa kosong, bukan puasa hanya menahan makan, menahan daripada minum, dan juga menahan daripada hubungan suami isteri. Yang kedua, Nabi sebut wahtisaban. Apa maksud ihtisab? Ihtisab bukanlah makna hisab kira tu. Kadang-kadang ada, mungkin juga ustaz terjemah, dia ikut makna bahasa, hisab kira, dan penuh dengan pengiraan. Nak kira apa kan? Ihtisab ulama sebut ialah mengharapkan puasa tadi semata-mata ganjaran daripada Allah, bukan kerana nak diet. Oh, seronok Ramadan, boleh diet lah kan, kuranglah 10 kilo, 20 kilo, 40 kilo, 50 kilo kan. Bukan itu, tapi kerana semata-mata tunduk pada perintah Allah. Bila Allah wajibkan kita berpuasa melalui ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu supaya kamu bertakwa. Jadi kita berpuasa semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikitlah tentang waktu puasa. Walaupun pada malam ini mungkin kita tak sentuh puasa dalam isi ataupun tajuk utamanya, kita nak tadabbur beberapa ayat daripada surah
Al-Insan. Tapi kalau tak sebut pasal puasa tak syok lah. Tazkirah Ramadan mesti ada selit-selit puasa. Tapi kalau benda yang sama tiap-tiap malam bukanlah boring, tapi ialah kita nak benda-benda yang lain juga kan. Macam nasi lah, nasi ni macam ilmu bab Ramadan, mesti ada setiap malam nasi. Tapi kalau hari-hari lauk yang sama bukanlah boring, bukanlah tak kenyang, tapi tak syok juga. Jadi part nasi tu kena ada, part Ramadan kena ada. Lepas tu lauknya pelbagai. Malam ni kita nak tengok beberapa ayat daripada surah Al-Insan yang juga boleh kita kaitkan dengan Ramadan. Ayat yang kelima surah Al-Insan, setakat mana yang sempatlah kan, 5, 6, 7, 8, 9. Ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Kita cuba ayat yang kelima dan ayat yang keenam dulu. Kalau ada lagi masa kita sambung. Sesungguhnya orang-orang yang baik, innal abrar. Dalam ayat ini, dalam surah ini, Allah nak menceritakan tentang ahli-ahli syurga. Kalau ikut bahasa Arabnya, inna ahlal jannah, sesungguhnya ahli-ahli syurga. Sebab Allah cerita lepas tu tentang nikmat-nikmat syurga. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebut ahlal jannah, tak sebut perkataan ahli syurga. Allah sebut abrar, iaitu orang-orang baik. Al-abrar plural, jamak. Singlenya adalah bar, seorang bar, ramai abrar. Kenapa Allah tak sebut sesungguhnya ahli syurga? Sebab semua ni cerita pasal syurga. Ayat 5 dan ayat 6 sepatutnya Allah sebut ahli syurga, tapi Allah ubah dengan abrar. Kenapa? Inilah kehebatan ayat Quran. Kalau sebut ahli syurga biasa, bila sebut orang-orang baik, menunjukkan ahli syurga ialah orang baik. Ahli syurga ialah orang-orang yang baik, abrar. Nak jadi ahli syurga kena baik. Ini disebut dalam hadis kan? Inna ahabbakum ilallah wa akrabukum minni majlisan ahasinukum akhlaqan aw kama qala. Sesungguhnya orang yang paling dikasihi oleh Allah, ataupun lafaz akrabukum ilayya, yang paling dikasihi oleh aku dan paling hampir kedudukannya dengan diriku pada hari kiamat, ialah orang yang paling baik akhlaknya. Maksudnya nak masuk syurga kena jadi akhlak yang baik. Sama ada kita ustaz ke tak ustaz ke, kita ada akhlak yang mulia. Akhlak mulia bukan hanya di masjid surau. Di masjid surau ramai orang yang baik, nak lalu tunduk kan, tunduk kan, bagus. Tapi kalau menurut Syekh Nuruddin kan, dia tak bagi tunduk terlampau tunduk sangat kan. Sebab ada hadis larangan. Nabi ditanya, adakah kami perlu tunduk bila balik daripada musafir? Nabi kata tidak. Maknanya inhina, dia panggil bahasa Arab. Inhina tak boleh. Jadi ulama kata kadar yang tak boleh tu kadar rukuk. Jadi adik-adik nak tunduk kat cikgu, kat ustaz, jangan tunduk sangat, tunduk sikit tak apalah. Tunduk Jepun. Hai. Ada kata. Jangan tunduk sampai tangan sampai ke lantai kan? Sebab ada hadis larangan. Paling kurang makruh. Kalau sujud haram lah kan. Sujud kepada makhluk haram. Kalau kita tunduk tahap rukuk makruh. Maknanya kita tunduk sikit lah kepala sikit kan, sebagai tanda hormat. Itu di masjid. Tapi di luar kita tidak ada akhlak yang sebaik di masjid. Tak ada tunduk-tunduk dah kan. Kalau naik kereta tu signal pun tak bagilah. Pakai jalan je kan. Kalau orang nak bagi
orang nak laluan tak bagi dah. Siapa suruh lambat, siapa suruh masuk daripada lorong lain, pandai-pandai lah kau nak dapat jalan. Itu hilanglah akhlak masjidnya, hilang. Sebab tu orang beriman tak kira di mana sahaja dia akan berakhlak mulia. Nak dapatkan abrar, iaitu orang-orang baik. Orang-orang baik bukan hanya di masjid, bukan hanya di tempat solat, di mana-mana dia kena jadi baik, berakhlak mulia. Itu satu. Yang kedua, Allah sebut yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Baru Allah cerita pasal nikmat dalam syurga. Di antara nikmat syurga ialah air minum. Air minum. Itulah yang kita buat bila kita buka puasa. First, yang paling kita nak apa dek? Air minum. Kalau boleh 1 jug kita minum kan. Dahaga kan. Kalau boleh dengan jug-jug kita telan. Sebab dia air tu nombor 1. Sebab tu Allah sebut tentang minuman lebih daripada makanan dalam Quran. Minuman antaranya Al-Kautsar, telaga Kautsar, yang mana Nabi sebut abyad minal laban, lebih putih daripada susu, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Air itu keluar masuk ke haud Nabi, kolam Nabi, air yang sama. Air Kautsar keluar daripada 2 saluran. Nabi sebut mizabani, 2 saluran, 2 pancuran, 1 emas 1 perak, keluar daripada syurga masuk ke haud kolam Nabi. Itulah yang dijadikan sebagai air selamat datang, welcome drink lah orang Jawa katakan. Tahu dia welcome drink, pergi hotel yang mahal-mahal dia ada dia ada air selamat datang. Kalau hotel yang tak berapa nak mahal, bukan sekat air, orang pun tak muncul, mana tak ada pun pekerja dia tak ada layanan. Maknanya di luar syurga tu terdapat kolam yang airnya sama dengan Al-Kautsar. Nabi sendiri yang bagi minum. Kalau hotel bukanlah bos yang bagi minum, pekerja biasa je. Yang ni Nabi sendiri. Nabi ni orang besar syurga. Dengan tangan Nabi, Nabi hulurkan minuman tersebut kepada ahli-ahli syurga. Yang Nabi sebut man syariba minhu lam yazma abada. Sesiapa yang minum daripada kolamku tak akan dahaga selama-lamanya. Itu permulaan minuman. Maknanya nikmat yang mula-mula kita dapat ialah nikmat air, nikmat minuman. Di luar syurga lagi macam pera nikmat lah. Nak kata nikmat mula-mula masuk syurga tak masuk lagi, tapi dikira sebagai syurga jugalah, sebab dah memang dah lepas titian sirat. Haud ni lepas titian. Tak adalah orang dah lepas patah balik terjun, tak ada kan. Lepas tu insya-Allah lah, confirm lah masuk syurga. Itu yang mula-mula kita menikmati air ataupun menikmati nikmat syurga, iaitu air daripada haud yang berasal daripada Kautsar. Yang kedua, dalam syurga juga terdapat 4 batang sungai, 4 jenis sungai. 4 jenis sungai. Sungai banyak, bukan 4 batang sungai. Sungai banyak, cuma 4 jenis. Yang disebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Sungai air, sungai susu, sungai arak, dan sungai apa? Sungai buaya. Sungai apa dek? Sungai madu. Sungai air, sungai arak, sungai susu, dan sungai madu. Sungai penuh dengan madu, sungai penuh dengan susu, sungai penuh dengan arak, tapi tak akan mabuk. La yusaddauna anha wala tak dengar wala apa? Tidak pening dan juga tidak mabuk dalam syurga. Rasa tu rasa arak, tapi lebih sedap lagi dalam syurga berbanding dunia, tapi tak mabuk. Sebab mabuk ni boleh membawa kepada kerosakan. Kemudian terdapat juga mata air. Ada telaga Kautsar, ada sungai, ada mata air. Apa mata air dalam syurga? Tasnim dalam surah surah apa? Tasnim. Tak tahulah. Al-Mutaffifin.
Macam mana ayat dia? Lupa dah, tak apa lagi. Tak apa lagi. Tasnim. Kenapa disebut tasnim? Tasnim ni daripada perkataan sanam. Sanam ni dia kemuncak. Jadi ulama kata mata air itu berada di atas kemuncak gunung. Maknanya indah, hebat kan, daripada atas turun ke bawah. Dan mata airnya ada, disebut dalam Quran, 2 aroma. Yang pertama aroma bau kafur. Ini ayat ni lah, ayat yang kelima. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yang kedua dalam surah yang sama, min ka'sin kana mizajuha, satu lagi, satu kafur, satu lagi zanjabila. Zanjabila ni apa dia? Iaitu halia. Dia ada kafur, aroma kafur, dan ada aroma kafur tu kafur barus lah, tapi bukanlah kafur barus di dunia tu. Dan juga ada halia. Banyak lagi lah aroma-aroma lain, tapi ini yang spesial punya kan, spesial punya kan, yang best kan. Itu nikmat-nikmat air yang sangat-sangat luar biasa. Rasanya semakin hari semakin sedap. Di dunia kadang-kadang rasa sedap, hari ini minum sedap, esok rasa apa? Rasa menyesal kan, tak sedap kan, baunya tak elok. Di syurga tidak akan tak sedap, sentiasa sedap, bertambah sedap dan terus sedap. Ini nikmat syurga. Cuma saya nak bandingkan, nak compare dengan air neraka. Tadi dah sebut air syurga, tasnim lah, zanjabila lah, kausar lah, haud lah. Kita nak compare dengan air neraka. Minum dulu, sebab neraka panas kan? Alhamdulillah. Air neraka, siapa tahu? Dalam Quran antaranya apa? Allah sebut dalam surah dan ayat yang sama tadi, ayat 15 surah Muhammad. Allah cerita pasal 4 jenis sungai. Di hujung ayat tersebut Allah cerita pasal air neraka. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Ahli neraka diberi minum air hamim. Yang pertama apa? Hamim. Ada nama hamim sini? Tak ada. Hamim ni ada 2 makna. Satu makna hamim, kawan rapat. Hamim, sadiq hamim, kawan rapat, best friend kan. Satu lagi hamim ni makna air yang sangat panas, kemuncak kepanasan air tersebut. Allah sebut wasuqu ma'an hamima, mereka diberi minum air yang sangat panas. Apa jadi? Faqatta'a am'a'ahum, memutuskan usus-usus mereka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, bila mereka diberi minum air hamim tadi, masuk ke mulut, masuk dalam badan, terus keluar daripada dubur, masuk terus keluar cepat, tapi dalam perut, dalam badan ni habis hancur, habis lerai, terburai. Tak terburai lah, terburai dia tak keluar, tapi dalam tu hancur, organ-organ dalaman hancur, tapi tak mati. Mati tak mati, sebab ahli neraka takkan mati. Kematian sudah mati. Ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Allah bawakan seekor kambing biri-biri. Tahu biri-biri? Bere-bere. Itulah kambing bere-bere. Disembelih kambing tadi, itulah kematian yang sudah disembelih. Mana biri-biri tadi adalah jelmaan daripada kematian. Bila mati sudah mati, maka tidak ada mati lagi selepas mati-mati yang banyak mati. Maka adik-adik kena mati-mati percaya bahawa mati sudah mati dan tak mati-mati lagi. Boleh faham? Kalau tak boleh faham, matilah. Maknanya habis kematian sudah disembelih, disaksikan oleh ahli syurga dan ahli neraka. Betapa hancur pun yang akan berlaku, tak mati. Itu hamim.
Lawan dia Sadid, ayat 17 surah Ibrahim. Dalam neraka Jahannam, wa min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu yakadu la yusighuh wa ya'tihi al-mautu min kulli makan. Dalam neraka Jahannam mereka diberi minum air sadid. Tadi air hamim masuk ke mulut terus keluar dekat dubur, dalam hancur, luar elok. Tapi yang ni berbeza. Yang ni yatajarra'uhu, tersekat, melekat, tercekik dekat halkum. Tak boleh telan. Air mudah kan? Kalau tercekik macam duri ke, dia minum tercekik, tersekat, melekat, melolong, kesakitan, menderita, tolong tak lepas-lepas, sakit, pedih dekat halkum. Yakadu la yusighu, Allah sebut hampir tak boleh lepas. Yakadu ni hampir, maksudnya sebenarnya begitu susah, begitu lama dekat sini, tersangkut, keluar tak boleh, masuk tak boleh, tapi akhirnya boleh. Mana dalam keadaan penuh penderitaan. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, Allah sebut kematian datang segenap penjuru. Mana semua satu badan sakit. Adik-adik kalau satu batang gigi sakit dah cukup nak menjerit kan satu malam. Bukan semua gigi, satu je. Kalau semua gigi sakit macam mana? Jangan, satu pun dah cukup menderita. Orang bagi kek ke, bagi nasi ke, tak layan, tak heran. Itu baru satu. Kalau semua gigi habis. Ini satu badan, semua gigi, hidung, telinga, luar dalam, semuanya. Wa ya'tihil mautu min kulli makan. Itu dahsyatnya penangan air sadid tadi. Yang ketiga, ayat apa? Ayat apa lagi dalam Quran? Ayat apa? Muhl dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Wa ayastaghithu yughathu bima'in kalmuhl. Sambung? Oh, tak apa lagi. Tapi tak baca setiap minggu. Hari Jumaat sunat kita baca kan. Allah sebut bila mereka minta tolong nak air, Allah bagi air. Yughasu, diberikan pertolongan, diberikan air. Kalmuh, seperti mana air tar. Tapi ulama lebih mengambil kata ini maksudnya adalah timah yang dicairkan panas-panas, dimasukkan ke dalam mulut ahli neraka. Dekat dunia dah mulut longkang, dekat akhirat mulut tadi dipenuhi dengan air. Mana bukan air, timah, tahu timah? Macam besi lah. Dia dicairkan. Biasa tengok besi ke emas ke dicairkan panas. Dia takkan cair kecuali dalam keadaan yang sangat panas. Dicair tadi, timah yang cair tadi, bukan timah, tembaga, rasos. Jadi masuk dalam mulut. Tak tahulah macam mana lagu mana. Tapi yang hairannya Allah sebut yashfil wujuh. Air tersebut membakar muka, mulut kat sini. Jadi sebab tu ada ulama kata dalam tafsir, bila datangnya air tadi dalam satu bekas diberikan kepada ahli neraka, kenapa boleh terbakar muka hangus? Kerana uap dia naik. Bila air datang, dia ambil, uap naik masuk kena kat muka, uap tadilah menyebabkan wajah terbakar, satu persatu kulit jatuh, bulu mata jatuh, hidung jatuh, mata pun boleh jatuh, isi kepala pun jatuh, habis. Itu penangan uap asap daripada air yang sangat panas. Yang keempat, ghassaq. Surah apa tu? Illa hamima wa ghassaqa jazaa'a wifaqa. Surah makan semut banyak. Tak apa lagi, tak apa. Baru masuk word. Jadi tuan-tuan, ghassaq ni ma yaqturu min ahli nar, titisan-titisan daripada badan ahli neraka. Bila ahli neraka dibakar, nak tengok dia, ayam bakar, ayam golek, bukan ayam bakar, ayam golek. Bila nak mula-mula golek tu, mula je golek tadi, dia akan apa? Menitis air ayam tadi. Dan satu lagi, menitis air mulut adik-adik, tengok. Yang tu pun menitis juga. Puasa pula tu memang menitis banyak lah. Jadi
air daripada bakaran ahli neraka tadi, bila ahli neraka dibakar, digolek, maka ada air yang menitis. Air itulah dijadikan air minuman kepada ahli-ahli neraka Allah. Jadi nak ke tak nak masuk neraka? Tak nak. Tapi kita ni sangat layak untuk masuk neraka, tuan-tuan dan puan-puan. Dosa kita banyak, bukanlah dosa merompak, mencuri dan sebagainya, dosa hati. Yang paling banyak dosa ujub. Saya kan ceramah, rasa alim lah. Dosa ujub, semua dosa hati ni boleh kata setiap saat ada. Lebih, kalau saya rasa lebih baik daripada adik-adik, dosa sombong. Lebih alim, dosa sombong. Lebih kaya, dosa sombong. Macam mana kita nak freekan benda tu? Sangat sukar. Ujub, riak, sombong, setiap saat ada. Setiap saat kita berdosa. Rasa baik dia beza. Dia kalau ujub ni dia shock sendiri, tak perlu compare. Kalau compare, rasa lebih itu sombong. Kalau ujub ni dia lebih kata, aku ni baik lah, ujub, aku ni alim lah, aku ni handsome lah, aku ni kaya lah. Itu semua ujub. Sebab orang yang ada hakikat tauhid, dia rasa aku tak ada apa-apa, hanya Allah yang punya. Nak rasa apa? Takkan kita guna barang orang, wih ini aku punya lah. Itu lain macam. Jadi kita semua hak Tuhan. Tak ada apa yang perlu kita ujubkan. Ujub ni senang kata apa? SS. Apa SS? Pandai adik, syok sendiri. Tapi adik bagus kan? Dapat jawab juga lah. Tak dapat yang tadi, dapat yang ni. Syok sendiri. Syok sendiri ilmu, syok sendiri kereta mewah, kereta laju, muka handsome, apa, kulit mulus, macam-macam lah. Dia kalau riak untuk ibadat je. Dia tak ada riak pasal kereta motor cantik, tak ada. Itu tak ada, itu salah, itu orang Melayu je. Kau ni riak lah, baju cantik kan? Tak. Riak hanya ibadat, ulama kata. Kalau ujub semua benda dia masuk. Kuat, apa lagi? Sekarang ni lagi zaman IG, zaman Facebook, zaman TikTok, lagi banyak ujub. Tengok online, dahsyat, like aku kan. Memang sangat terdedah. Mana ujub ni dosa yang sangat menakutkan. Sangat. Yang Nabi sebut apa? Salasun muhlikat, 3 benda yang merosakkan. Antaranya ialah i'jabul mar'i binafsi, manusia syok sendiri. Jadi penyakit ini sangat berbahaya. Syok dengan solat, kalau ustaz dengan ilmunya, dengan ceramahnya, kalau imam dengan bacaannya, dengan hafazannya, kalau murid dengan pandainya, dengan macam-macam lah. Semua yang kita ada boleh ujub. Handset, mas pun boleh ujub. Mas aku baik, kalis air. Mas kau cikai. Apa lagi? Low class kan? Itu dah sombong lah. Dia tak perlu compare. Ujub ni dia sorang-sorang je. Baiklah aku ni, hebatlah aku ni, selipar aku ni memang baiklah. Dia itu bahaya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan inilah kita gunakan untuk nak dapatkan jalan mudah ke syurga. Ramadan fast lane, fast track untuk ke syurga. Jalan cepat, jalan pintas. Kerana setiap malam Allah janjikan lillahi utaqa'u minan nas. Setiap malam, wa dzalika fi kulli lailah. Setiap malam ada senarai yang Allah keluarkan. Mereka ini bebas daripada neraka. Kita hanya perlu tunjukkan, buktikan kita terbaik setiap malam agar kita dapat nama kita dinaikkan sebagai ahli syurga. Itulah jalan mudah, tak ada lain dah. Neraka sangat dahsyat, amalan kita sangat buruk, amalan pun tak banyak. Yang tak banyak tu pun banyak ujub, riak, sombong. Maka Ramadan lah jalan mudah untuk ke syurga. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah tadi dapat memberikan suntikan semangat untuk kita sama-sama beribadah. Kalau tuan-tuan nak belajar lagi, saya pun ada buka pondok online. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook lah. Saya pun nak cakap pun dah, masa dah lewat kan. Saya memang buat pondok, saya ada pengalaman 20 tahun mengajar. Itu pun ujub juga tu. Tapi kena beritahu lah, supaya nak tarik orang masuk kan. Dia semua benda boleh ujub kan. Kita kena cuma belajar dan juga kena tahu tempat-tempat dia. 20 tahun saya mengajar kitab ni. Jadi macam-macam lalui daripada Mesir, 10 tahun di sini kan. Jadi 2 tahun kebelakangan ni saya buat online lah. Sebelum ni kita buat semuanya offline kan. Bila dah sampai PKP ni, kita terus tukar kepada online. 11 kitab setiap minggu kan. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya, PU Salman, ada jadual dia, ada nombor kontak di situ.
ataupun nak jumpa saya terus lepas ni pun boleh. Kita buat pondok online, 11 kitab fiqh hadis, antaranya ialah Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Beliau antara pelajar utama, ramai yang belajar Datuk Suri Awang Sarian, tapi yang konsistennya tak ramai. Ada tak ada, ada balik. Biasalah kan, sibuk, lagi-lagi dah buka ekonomi kan. Tapi Dr. Fazilah Kamsah alhamdulillah, itu pelajar yang paling tua tapi tetap istiqamah, bukan payah online kan, tak sempat ada rakaman, dan kadang-kadang kita bagi nota. Wallahu alam. Itu saja aku lu qauli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma harusna bi annika allati la tanam, la ilaha anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum.